Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Wati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung lagi bab 7 koordinat Matematik Tingkatan 2, okey, 7.1 jarak dalam sistem koordinat. So, untuk video kali ni, kita nak buat 7.1.3 jarak di antara dua titik pada satah. Okey, standard pembelajaran adalah menentukan jarak di antara dua titik pada satah kartes. Jom. Okey, jika satu garis lurus yang menyambungkan dua titik pada satah kartes tidak selari dengan paksi X atau paksi Y. So, sebelum ni kita buat 7.1.2 dia selari dengan paksi X dan paksi Y. Kita cari jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. So, untuk yang ini dia ada garis yang tidak selari pada paksi X dan paksi Y. Lepas tu kita nak cari jarak dia, okey. Jarak di antara dua titik tersebut, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, contoh macam contoh, okey, kita ada dekat sini titik A dan B. Okey, so katalah cikgu letak titik A dekat sini. Okey, ini titik A. Lepas tu titik B dia di sini. So kita nak cari garis ini. Saya ingat garis cikgu. Kita nak cari garis ini. Garis AB ini kita gunakan teorem Pythagoras. Okey. Okey gitu. Kita gunakan teorem Pythagoras. So kamu kena ingatlah. Okey. Okey, jadi jarak di antara dua titik pada satah kartes kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, macam mana dia dapat formula ini? Okey, contoh kita ada dekat sini. Okey, sebelum ni kita cari kita gunakan teorem Pythagoras. Ada cikgu tunjukkan sebelum ni. Okey. Okey, dia adalah satu segitiga kan? Okey, dia adalah satu segitiga dekat sini. Okey, so kita ada cari jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Yang ini jarak mengufuk 3 unit, betul? Yang ini jarak mencancang 3 unit. Alright, so dia actually sama sahaja. So kita cari, dia ada dua lah. Sama ada, okey, sama ada kita nak cari begini. Okey, so AB sama dengan punca kuasa. Okey, so 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 kan. Sebab kita nak cari hipotenus AB ni. Okey, so kita dapat dekat sini 9 tambah 9, 18. So punca kuasa 2, 18, kita dapat 4,243 unit. Okey, so macam mana kita nak cari, okey, macam mana kita dapatkan rumus ini? Okey, dia benda yang sama, cumanya dia gantikan dengan pemboleh ubah X dan Y itulah. Okey, contoh yang dekat sini A, X1, Y1 dia punya koordinat, B pula X2, Y2 dia punya koordinat. Kita dah belajar nak cari jarak mencancang dan juga sebenarnya X ni adalah jarak apa ni? X ni adalah jarak X2 tolak X1. X2 yang ini tolak X1. Dia mencari jarak. Yang ini adalah jarak mengufuk. Yang ini adalah jarak mencancang. Inilah. 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 ni. Dia cuma ambil X dan Y. Okey. So yang ini kita ganti kan. Okey. Kita nak gunakan rumus. Okey, macam mana kita nak gunakan rumus? Okey, kita tulis dulu kita punya koordinat. So A adalah 1, 1. B pula adalah berapa? 4, 4. Okey. So yang ini, okey, sekejap je tukar pen. Okey, so yang ini X1, Y1, X2, Y2. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita carilah dia punya jarak. Okey, so jarak sama dengan punca kuasa 2 jarak AB. Dia sebenarnya sama je lah. Sebenarnya cari jarak mengufuk tolak jarak mencancang. X kuasa 2 tolak X kuasa 1. 4 tolak 1 kuasa 2. Tambah 4 tolak 1. Y tolak Y2 tolak Y1. Kuasa 2. So kita akan dapat 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2
dapat balik macam yang atas ni lah, yang warna purple ni. So kita dapat 4.243 unit juga. So dia ada dua cara lah. Kamu guna cara yang pertama atau guna cara yang kedua. Okey. Cara yang pertama ni sesuai kalau dia bagi koordinat, dia bagi sata kartes ni, kita boleh nampak lah jarak A dengan B tu kan. Okey. Faham? Boleh faham? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, hitung jarak di antara titik A dan titik B pada sata kartes dalam rajah di bawah. Okey, so kita ada titik AB. Okey, so ini adalah garis AB lah. AB. Oh, okey. Tu dia lari. Okey, so yang ini kita boleh buat dia punya segitiga. So kita try guna dua kaedah. Okey, so kaedah yang pertama kita guna teorem Pythagoras lah. Dua-dua pun sebenarnya guna teorem Pythagoras. Okey, maksud cikgu kita ambil jarak mencancang dan juga jarak mengufuk. Okey, so jarak AB sama dengan, okey, so yang ini dia punya jarak mencancang berapa? 1, 2, 3, 4. Jarak mengufuk. So punca kuasa 2 4 tambah, kita kira pula dia punya mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so 6 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Nak tekan kalkulator pun kena tekan dah, hati-hati. Kalau kamu nak kira terus sekali, kamu kena letak kurungan. Dekat sini kena letak kurungan. Okey. Atau kamu kira satu-satu, buat macam cikgu. Okey, so yang ni kamu akan dapat 7.211. Boleh? Okey, kemudian kita guna kaedah yang kedua. Kaedah kedua ni kita guna rumus lah. Okey. So kaedah rumus jarak antara dua titik. Okey, kamu boleh pilih lah, nak guna yang ni pun boleh, nak guna macam ni pun boleh. Okey, so kita tengok dekat sini dia punya koordinat A dengan B. Okey, so A adalah 1, 7. Okey, B adalah 5, 1. Alright, so kita masukkan dalam rumus. Punca kuasa. Okey, so yang ini ambil lah X1, X2, X1, Y1, X2, Y2. Kalau rumus ni dia tak kisah kamu tertukar yang mana, tapi pasangan dia tu mesti sama lah. Maksudnya kalau A tolak untuk X, A tolak B, Y pun mesti A tolak B. Jangan terbalik. Terbalik tu nanti dapat jawapan lain. Okey, so cikgu nak ambil okey, 1 tolak 5 ataupun 5 tolak 1 pun boleh. Okey, dia tak kisahlah. Tapi kalau kita ambil 1 tolak 5, okey, 7 tolak 1. Kalau kita ambil 5 tolak 1, 1 tolak 7. Macam tu. Okey, so X tu, okey, katalah cikgu ambil 1 tolak 5. Sebab nanti dia kuasa 2, so dia hilang jugalah negatif tu. Tambah 1 tolak 5, 7 tolak 1. Boleh saja. Okey. 1 tolak 5, kita dapat negatif 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey. So kita akan dapat jawapan. Okey, 4 kuasa 2 16. Negatif 4 kuasa 2 16 tambah 36. Sebenarnya sama je lah. Okey, 7.211 unit. Boleh guna kaedah yang pertama, boleh guna kaedah yang kedua. Tak ada masalah. Okey, so cuma kaedah pertama dia lebih sesuai kepada yang ada gambar rajah lah. Okey, kita tengok contoh 2. Hitung jarak antara titik P dan Q. Kalau macam ni, kita tak payahlah guna yang koordinat. Okey, kita guna jarak mencancang dan jarak mengufuk sahaja. So jarak PQ sama dengan punca kuasa 2. Sebab kita nak cari hypotenuse kan. Okey, so 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2
9 tambah 25. Okey, so kita dapat punca kuasa 2, 34. Okey. Boleh tak daripada sini nak terus tulis jawapan? Daripada yang baris pertama, terus dapat jawapan 5.83. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi mesti yang pertama mesti ada. Okey, yang ni unit dia sentimeter. Okey, 5.83 sentimeter. Alright? Betul tak? Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey, hitung jarak di antara titik P dan titik Q. So, yang ni boleh guna dua kaedah. Okey. Okey, so sekarang cikgu guna kaedah ni lah. Kaedah apa? Rumus. Okey, kamu nak guna kaedah Teorem Pythagoras, jarak mencacang dan jarak mengufuk pun boleh. Tak ada masalah. Sini X, Y1 lah. X2, Y2. Okey. So, macam mana kita nak cari jarak PQ sama dengan X2 4 tolak negatif 2. Tutup kurungan kuasa 2 tambah 1 tolak 6 kuasa 2. Okey, so ini tambah 4 tambah 2 6 kuasa 2 tambah negatif 5. 1 tolak 6 negatif 5 kuasa 2. 36 tambah 25. So, kita akan dapat 61. Punca kuasa 61. 7.81 unit. Okey. Ataupun kamu boleh ambil sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? 6. Kan? Ni 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Sama sahaja. Okey. Boleh ambil yang mana-mana. Alright? Okey. Contoh yang seterusnya. Ni contoh yang terakhir lah. So, ini tak ada gambar aja, ada koordinat sahaja. So, kita ambil ni lah. Kita ambil X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1. Gitulah. X2, Y2. Okey. So, jarak PQ sama dengan punca kuasa X tolak X, macam tu je. X kuasa X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. Tak kisahlah yang mana. Okey, janji pasangan dia mesti betul. Okey, 1 2 tolak 1 kan. Okey, 2 tolak 1 kuasa 2 tambah 1 tolak 4 kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 tolak 1, 1 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Nak terus tekan kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. 1 tambah 9. Punca kuasa 2, 10. Okey. So, tekan kalkulator. 3.162 unit. Alright. Lagi satu. Kalau make sure kamu punya kamu jangan macam ni pula. Okey, 1 panjang pula. Sekejap. Dia punya tu biar penuh. Dia punya punca kuasa 2 tu kena bagi penuh lah. Jangan setengah jalan saja. Okey, contoh macam ni kan. 1 tambah 9. 9 ni tak termasuk dalam punca kuasa pun. Salah lah ni. Okey, salah. Ni salah. Alright. Kena ingat tu. Okey, jarak. Yang lagi satu. Okey, jarak PQ sama dengan ini kita cuba jawab terus. Okey, so negatif 3 tolak negatif 3 kuasa 2 tambah okey, negatif 3 tolak 8 kuasa 2.
Kena bagi panjang kalau tak cukup. Alright. So, yang ni tambah 3 tambah 3, 6. 6 kuasa 2. Negatif 3 tolak negatif 3 tolak 8, betul tak? Negatif 3 tolak 8. Okey. Kuasa 2. Nanti cikgu pula yang salah kira. Okey. So, kalau daripada sini kamu nak tekan kalkulator terus. Macam mana nak buat? Okey. Letakkan kurungan dekat dia. Baru saja kamu tekan kalkulator tu. Okey, letak kurungan dekat sini. Kena buat kurungan lah. Okey, so punca kuasa. Kurungan 6 kuasa 2. Okey, tambah negatif. Kena letak kurungan lagi 1 sebab dia negatif. Okey, kurungan negatif 11 kuasa 2. Tutup kurungan yang besar. Okey, so dapatlah jawapan 12 perpuluhan. Ni kena buang lah sebab dah ambil jawapan terus kan. Sebab tu cikgu tak galakkan kamu terus tekan kalkulator. Sebab nanti takut ada yang tersalah. Kurungan tak bubuh. Dapat jawapan lain lah. Okey, 12.53 unit. Okey, mesti letak kurungan yang biru ni. Kalau tak letak, dia akan takut dapat jawapan lain. Okey. Itu sahaja 4 contoh daripada cikgu. Sebenarnya ada 5 lah ni kan. Contoh 4 ni ada 2. Okey, so cikgu harap kamu fahamlah macam mana nak mencari jarak di antara 2 titik pada satah kartis ataupun 2 titik pada satah yang dia tak selari dengan paksi X ataupun paksi Y. Okey. So yang ini adalah soalan daripada buku teks. Jom cuba 7.1 muka surat 131. Kamu bolehlah cuba jawab. Okey. Tengok dia punya point, cari dia punya jarak di antara titik-titik yang diberi. So first kali kena tahu macam mana nak ambil dia punya koordinat. So kalau kamu salah ambil koordinat, salahlah sampai habis. Okey. So kena tahu macam mana nak ambil koordinat. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapatlah nak cari macam mana nak tentukan jarak di antara 2 titik pada satah kartis. So, yang titik tu dia tak jarak tu ataupun garis tu dia tak selari dengan paksi X ataupun paksi Y. Kita akan guna kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.